New Testament, dalam New Testament, kalau Tuhan dia sebut Theos, teologi, Theos, sebagai nama Tuhan. So jadi Theos ni dia sebenarnya boleh memberi makna Tuhan, satu Tuhan, kewujudan samawi, malaikat apa tu semua boleh juga Theos. Jadi bersifat samawi, divine in nature, dan banyak lagi lah. Dia Theos ni, dia bukan Tuhan saja dalam bahasa Greek, ya. Dia luas sangat. Tapi bila digunakan Hotheos kan, bahasa Greek ni merujuk kepada Tuhan, kepada satu Tuhan. Ho tu, istilah ho yang macam O ada tanda ke atas sikit tu, dia macam haraf dalam bahasa Inggeris kita panggil the lah, definite article jadi Hotheos, maknanya the God. Tapi nama Tuhan dalam bahasa Kristian kita tak tahu usul perkataan tu. Tapi bila Philo, ini bermulanya ahli falsafah Yahudi, alim kitab Yahudi, alim kitab Taurat, tapi dia campur dengan falsafah. Dia menggunakan perkataan logos. Tapi logos bukan lagi percakapan ilmu Tuhan. Dia kata itu akal Tuhan. Jadi ada dua lah sekarang, Tuhan, patut logos, akal Tuhan. Jadi dua-dua ni Tuhan. Jadi satu bagi uluhiyah, satu bagi rububiyah. Uluhiyah, rububiyah. Ya, uluhiyah tu Tuhan Bapa, uluhiyah Tuhan Anak. Itu ni Philo ni. Dia ambil dari mana ni? Dia ambil daripada ajaran Plato. Plato ni Greek lah. Tapi Plato tidak kata macam tu. Plato kata alam ni ada dua. Satu alam akal, alam akal dalam kepala kita ni, dan alam luaran, alam luaran. Jadi alam akal ni boleh kita fikir tentang idea, kita fikir tentang wujud, kita fikir tentang ilmu. Itu alam idea dia panggil. Alam idea. Ini ya. Ilmu tidak dapat dicapai sepenuhnya jika jiwa tidak dibebaskan dari tarikan. Jadi Plato kata tubuh kita ni dia mengganggu. Akal kita ni macam terpenjara dalam tubuh kita. Itu asal cerita dia tu. Jadi Philo ni dia datang, dia belajar falsafah Plato ni. Dia kata yang difikir tu, idea tentang wujud, idea tentang ilmu, idea tentang manusia, itu adalah akal Tuhan. Ada dalam akal Tuhan. Tuhan dah satu, akal Tuhan jadi satu pula. Itu Philo lah. Philo yang reka benda ni. Philo kata dia guna metodologi allegorical methodology. Allegorical ni macam nak kata tafsir, bukan tafsir ya. Dia macam takwil. Dia macam mengarut lah. Dia macam ikut suka kita nak tengok tu macam mana. Macam saya tengok sekarang ni metodologi ya. Kalau Plato dia masyhur lah dengan allegory tu, cara tafsiran macam ni. Jadi dia ambil metod tu, dia tafsirkan kitab Taurat. Jadi itu yang jadi macam ni. Philo kata idea tadi itu adalah mind of God. Mind of God ni dalam bahasa kita akal lah, akal Tuhan lah. Jadi ada dua lah, satu Tuhan, satu akal Tuhan. Okey, jadi pemerhatian tentang idea-idea adalah pemerhatian tentang Tuhan. Kita fikir tentang kewujudan. Kita semua ni manusia, satu kan.
Satu idea manusia. Manusia banyak. Manusia pemikiran Tuhan. Ada dalam akal Tuhan. Kalau Ustaz Nur lepas ni bolehlah kot. Ayat Nusabitah tu. Lebih kurang tu lah. So jadi kita tengok lagi. Yang ni tak ada apalah. Ini dia pertama menyatukan falsafah Greek dengan Yahudi. Philo tadi. Yang kedua menggunakan metod kiasan ataupun takwilan, allegorical methods untuk mentafsirkan ajaran-ajaran Yahudi dengan falsafah Greek. Jadi pemikiran Tuhan ni dia bagi nama logos. Tuhan satu, kemudian logos. Mungkin Ustaz Ikram lepas ni boleh terang lagi lah sebab dia cakap pasal logos saja. Logos ni jadi kewujudan dia yang kedua. Mungkin ta'ayusan ni lah, ta'ayun asani. Kalau istilah apa ni sekarang lah. Dia dengan Tuhan ni dia macam nak kata, dia nak bagi nampak dia dua-dua ni Tuhan, dia bagi istilah limpahan. Jadi nampak sungai itu kan banjir melimpah. Bila melimpah dia jadi, kalau tempat rendah sikit dia jadi tasik, jadi apa ni? Kolam. Jadi nak kata sungai itu yang ciptakan tasik, bukan, tapi dia melimpah. Bagi dia Tuhan ni sifat, dia tak ada sifat, dia apa? Kebaikan. Tuhan tu kebaikan, punca kebaikan, dan kebaikan tu melimpah-limpah. Dia limpah. Jadi Tuhan tidak mencipta benda-benda tu, tapi dia melimpah. Ini asal-usul mengapa dia jadi logos tu anak Tuhan. Tapi itu Kristian lah. Ini kita bincang sebelum tu lagi. Philo ni dia lahir 20 tahun sebelum Nabi Isa. 20 tahun sebelum Nabi Isa, ya. Dia sezaman dengan Nabi Yahya. Dia sezaman dengan Saint Paul. Dia zaman Saint Paul tu dia ada, tapi Saint Paul di Turki, Nabi Yahya di Baitul Maqdis, Jerusalem, dan Philo ni di Mesir. Betul lah, Mesir kan? Dia di Mesir. Dia Yahudi tapi duduk kat Mesir lah. Jadi dia sezaman tapi dia tak kenal. Tiga-tiga ni tak kenal. Yang dia tahu kitab Taurat dan cara Plato mentafsirkan ayat-ayat dalam Taurat itu. Jadi ini dia dah ada dua lah. Awal kejadian tu satu Tuhan, yang kedua anak Tuhan, logos tu. Tapi masa ni anak Tuhan belum wujud lagi. Sebab ni awal lagi ni, sebelum penulisan gospel dia panggil, sebelum lagi tu. Dengan menggunakan metod ni, kita dah ada dua lah, the mind of God ataupun logos dengan Tuhan. Jadi kewujudan terawal selepas Tuhan adalah mind of God, logos. Ini yang digunakan oleh ahli-ahli falsafah sebagai akal, digunakan sebagai nur, cahaya, ya. Kalau dalam falsafah, Tuhan tu tidak boleh berubah. Tuhan tu tidak boleh berubah, ya. Macam gitulah, Tuhan mana boleh berubah-ubah. Kalau berubah dia jadi makhluk. Jadi dia nak elakkan daripada berubah-ubah tu, itu yang jadi limpahan. Itu yang jadi cahaya kan, cahaya matahari tu. Cahaya matahari tu sampai sekarang kan tak ada, ya. Berapa juta tahun lah. Jadi dia tak berubah. Dia menghidupkan pokok, dia menghidupkan hidupan di alam, di sungai, semua kan cahaya tu. Cahaya, matahari dan cahaya. Sebab tu orang ahli falsafah dia suka guna nur, cahaya. Aristotle lah dia menggunakan kaedah cahaya. Tapi bila kita sekarang ni kita kaji sains, kita baca tu, matahari pun dah berkurang dia punya
Dia punya kekuatan itu dah berkurang dan mungkin tahun demi tahun dia akan mati, kan, macam dalam sekarang ni James Webb teleskop kan, dia tengok tu, dia kata bintang yang kita tengok tu dah 7,000 tahun cahaya dah mati. Dia mati dah, tapi cahaya dia baru sampai, baru kita nampak dalam teleskop James Webb tu. Itu dia punya teori cahaya dan limpahan. Dalam falsafah dia guna dua ni. Dia guna dua teori ni. Jadi dari asas dua tadi, Tuhan dan akal, anak murid kepada Philo ni, nama dia Arminius dan Plotinus, ditambah lagi satu, ditambah jiwa, the soul, jiwa lah, Tuhan, akal dan jiwa universal. Kita ada jiwa, semua ada jiwa kan. Jadi jiwa yang satu ke atas tu, satu jiwa kan. Jiwa ni jiwa yang kecil-kecil ni dalam saya semua ni ada jiwa. Tapi yang asasnya dia ada ke atas, dia kata jiwa tu. Ni dia kata limpahan Tuhan juga yang ketiga. Limpahan yang ketiga ya. Ini teori dia lah. Teori dia. Menghasilkan jiwa. Dan jiwa tadi yang dalam tubuh kita ni, yang kecil-kecil dalam tubuh kita ni, kita tahulah jiwa macam mana kan. Tapi ada dalam kita ni, dia berhasrat untuk kembali kepada yang atas tu, yang Tuhan tu, yang universal one tu. Jadi tiga tadi, yang kecil-kecil dalam tubuh kita ni, dia akan kembali kepada, dia berhasrat untuk kembali kepada yang ke atas tadi, universal jiwa, universal soul. Kita panggil aliran tu Neoplatonism, Al-Aflatuniyah Al-Jadidah. Ini Neoplatonism. Kebetulan perkembangan penulisan gospel, penulisan Injil lah, Injil tak dapat ya, gospel lah ya, ataupun New Testament lah. Injil tu yang Nabi Isa cakap tu. Nabi Isa cakap kan, Nabi Isa cakap ada pencatat. Dan pencatat tu dia tidak tulis dalam bahasa asal. Kadang-kadang dia tulis dalam bahasa Greek sebab masa tu bahasa rasmi bahasa Greek. Jadi itu yang dikatakan gospel. Dan gospel itu ditafsirkan terus. Ialah cakap bahasa Aram, tulis bahasa Greek. Jadi terjadi penterjemahan itu sudah berlaku di peringkat awal lagi. Itu yang dikatakan gospel. Ya? Injil yang Quran kata Injil tu macam tak wujud lah. Kalau ada pun sikit-sikit je yang dicatatkan. Dalam bahasa Aram itu tak ada. Ya? Yang ada yang translation yang dibuat selari dengan percakapan tu. Tapi tak ada rekod juga, tak ada rekod. Itu New Testament kita panggil ya, ataupun Gospels. Jadi penulisan tu sama, selari. Kan Nabi Isa, Philo, lepas tu 20 tahun selepas tu Nabi Isa lahir, dan Saint Paul duduk di Turki, dia tak pernah jumpa pun Nabi Isa, dan tokoh-tokoh Kristian tu, macam Tertullian, Irenaeus, Clement dan sebagainya, dia orang ni yang mentafsirkan ajaran-ajaran Nabi Isa yang ditulis oleh Matthew, Mark, Luke and John. Ya, empat orang ni penulis. Dia tak jumpa pun dengan Nabi Isa, tapi daripada report-report yang diterima. Dia orang ni buat akidah Kristian. Dia orang yang buat akidah Kristian ya. Mula-mula mind of God tu Tuhan Bapa lah. Bagi dia Tuhan Bapa. Yang kedua, Logos tadi, dia tukar jadi Jesus. Dia tukar jadi Jesus lah.
Dan Jesus ni adalah anak Tuhan. Pasal apa? Dia wujud tu lepas sikit daripada, ataupun dia wujud sekali, dia Tuhan pun tak tahu ni bila Jesus wujud. Tapi wujud sikit, kedian sikit. Lepas tu the soul pula. The soul jadi Rohul Kudus. Ini Kristian. Jadi kejadian pertama dalam konteks ni adalah Logos lah. Apa tu? Jesus lah. Dalam Kristian. Faham tak? Nak bagi mudah ya. Bagi mudah faham ya. Jadi kejadian pertama, of course kewujudan pertama itu Allah, Tuhan. Ya, yang kedua tu, selepas Allah tu apa? Selepas Tuhan tu apa? Jesus lah. Kewujudan pertama. Dia proses dia tu panjang, daripada 20 tahun sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa, sampai 100 Irenaeus 160 tahun, 120 tahun, 100 dekat 200 tahun baru bagi nama Jesus kepada Logos. Dan kebanyakan penulis-penulis masih menggunakan Logos. Logos, Ustaz Ikram akan sambung lagi lah. Okey. Yang kedua saya ringkaskanlah. So kita, sekarang dah ada the God. Kalau dalam Neoplatonic dia kata the one, yang satu. Yang satu tu sumber kebaikan, semua yang baik lah. Dia melimpah-limpah kebaikan dia tu. Lepas tu yang kedua, Logos. Logos tu Jesus. Yang ketiga, the soul, Rohul Kudus. Dia ambil ayat-ayat dalam Old Testament tu, dia campur sekali lah. Old Testament tu Taurat lah, kalau kita nak mudah. Ya. Dan New Testament tu Gospel campur dengan perkataan-perkataan Paul, perkataan ramai lagi lah, 2-3 orang dia masukkan juga. So dia ambil, dia guna nama, dengarlah hai Israel, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Tak ada masalah lah yang ni. Sebab yang ni dalam Taurat. Taurat dia tak, macam Tauhid tu masih ada lagi. Kalau kita baca yang terjemahan pun masih ada lagi Tauhid tu. Tauhid yang macam kita tu, Risalatul Tauhid tu. Tapi masa ni, Nabi Isa tak ada lagi. Masa Nabi Musa tu, Nabi Isa tak ada lagi. Kan? Kewujudan dia tu tak ada lagi. Ni dia ambil ayat-ayat tu, dia susun saja nak bagi nampak 3. Setelah dibaptiskan, Jesus keluar dari air dengan segera, lalu terbukalah langit dan melihat roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Ini ada dalam tu lah. Ini dia kata Rohul Kudus. Rohul Kudus. Matthew ya. Matthew ni Gospel yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Matthew lah. Tahun 1611. 1611 saja ni maklumat selingan lah. Ya, 1611. Matthew telah berjaya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh orang Belanda lah di Indonesia. Lepas tu ayat yang ketiga, pada permulaan sudah wujud firman. Words. Sudah wujud firman ataupun firman, dan firman itu bersama Allah. Ini saya guna Sidang Injil Borneo ya, dia terjemah Allah tu. Firman itu bersama Allah, dan firman, words ataupun logos itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan, segala-gala diciptakan melalui dia. Ni masuk dekat kita lah ni. Nak bincang seminar, nak debate hari ni, nak forum hari ni, yang ni lah ni. Segala-galanya diciptakan melalui dia. Nur Muhammad, Light of Muhammad, Hakikatul Muhammad. Ni. Ya? Ni jadi 3 lah. So sekarang the Father, God, Logos, Jesus, dan Rohul Kudus. Ada 3 lah. Ada 3. So kejadian pertama di sini adalah Logos, Jesus lah. Lepas tu ada satu lagi istilah, dia panggil prototokos. Ini jarang orang dengar ya, jarang orang bincang ya.
Prototokos ni makna dia proto tu yang pertama, proto ataupun yang mula-mula. Prototype kan? Kereta ada prototype dia. Jadi yang mula-mula tu. Tokos kelahiran, kejadian pertama. Ada dalam Kolosian 1:15 hingga 18. He, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Dia pertama-tama yang diciptakan. Ni dia kata Jesus tu bukan Tuhan. Ni dia kata Jesus bukan Tuhan. Jesus makhluk. Pasal apa? Sebab dia di-created. Dia diciptakan. For by him all things were created. Sebab dialah benda-benda lain atas alam ni, dalam alam ni diciptakan. Ni dekat-dekat nak serupa dah ni. Nak serupa dengan perbincangan kita dah ni. Thing in heaven and on earth, visible and invisible, whether throne or powers or rulers or authorities. All things were created by him and for him. Dia semua benda tu diciptakan melalui dia ataupun oleh dia. Sebab Logos tadi tu dia idea asal. Jesus tadi tu dia idea hak asal kejadian. Maknanya asal kejadian tu adalah Jesus. Walaupun dia makhluk, tapi dia asal kejadian. Dia panggil itulah prototokos itu kalau kita faham. So itu. Jadi dia adalah satu kejadian terawal, tapi dia makhluk. Dia makhluk. Dia diciptakan. Dia bukan Tuhan. Ini kejadian pertama. Mengikut ayat ni lah, ayat Kolosian ni. Tapi ayat ni sebenarnya perkataan Saint Paul. Saint Paul itulah kejadian pertama. Lepas tu ada polemik lah, ada dialog lah. Macam kita jugalah ada dialog. Salah seorang tu nama dia Arius. Arius dia 256 abad ketiga Masihi. Dia mati 336. Dia macam orang Islam. Dia kata bukan, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Itu makhluk. Jadi yang Trinity tadi nama dia Athanasius. Athanasius lebih kurang dia juga abad keempat. Abad keempat Masihi, 400 tahun selepas Nabi Isa. Dia kata Athanasius kata anak Tuhan. Dia Tuhan. Yang Arius kata bukan, dia makhluk, tapi makhluk pertama. Oleh sebab dia tu adalah asal usul kejadian, bukan kejadian manusia, kejadian alam ni. Dia asal. Yang paling selepas Tuhan tu dia. Jadi semua kejadian tu melalui dia, melalui idea dia. Itu yang dikatakan manusia sempurna. Kalau bahasa Arab, al-insan kamil. Al-insan kamil. Ini apa ni kata? Arius. Sebab Nabi Jesus tu manusia pertama, sebab dia macam tak tahu Tuhan dengan dia tu sikit je beza tu. Kewujudan dia tu sikit sangat beza dia tu. Lepas tu Arius kata dia bukan Tuhan pasal apa? Sebab nombor satu, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak sama-sama wujud azali. Maka ia tidak logik. Kerana di antara mereka ada yang pertama, ada yang kedua. Walau sekecil mana beza pun, dia yang kedua tu tidak layak menjadi Tuhan. Tidak layak menjadi Tuhan. Dia semestinya mempunyai permulaan, dan sedangkan Tuhan Bapa tidak mempunyai permulaan. Itu dia punya reason dia. Reason Arius kata dia tu makhluk. Tuhan telah menciptakan Jesus dari tiada. Jika Tuhan Anak dihasilkan melimpah tadi, beget secara limpahan atau emanasi, maka Tuhan perlu membahagikan zat dia. Dia kena bahagi zat. Zat macam air tu, ada air juga dia bahagi. Cahaya,
ada juga pembahagian. Walaupun Aristotle kata tak ada pembahagian, tapi modern science kata boleh bagi. Yang ketiga, Jesus itu word dan wisdom. Betul lah, Jesus tu dia macam ilmu, ya, hikmat dari Tuhan. Namun dia tidak mewarisi pengetahuan terus dari Tuhan Bapa. Dia tak dapat ilmu yang Tuhan Bapa tu ada dalam beberapa ayat. Jesus tak tahu apa yang akan berlaku, hanya Bapa yang tahu. Jadi pengetahuan Bapa sudah wujud dalam zatnya, dan anak ni ataupun Jesus ni dia tak tahu. Itu dia punya reason. 3 sebab mengapa dia kata Jesus ni makhluk. Dia ada school dia ni, dia ada aliran dia sekarang, nama dia Jehovah Witness, dan banyak lagi lah. Ustaz Ikram mungkin boleh terangkan lagi lah. Jadi sebab dia bukan Tuhan, dia adalah perfect man, al-insanul kamil. Al-insanul kamil, dia makhluk pertama, image of God. Dia adalah cahaya dari zat Tuhan. Cahaya dari zat Tuhan asal kejadiannya. Dialah cahaya ni dalam Ibrani, dalam New Testament tu, dalam surah Ibrani, dialah cahaya kemuliaan Tuhan, perwujudan yang sempurna dari zat Tuhan. Ini Nur lah ni. Direct lah ni, dia sebut Nur lah tu. Ya, kita nak bincang petang ni ada sini rupanya, ada dalam Old Testament. Jadi sanak dia tu mungkin mari dari sini lah kot. Saya melawak je lah, ya. Sanak dia tu ada dalam Bible rupanya. Tapi dia orang bincang lagi canggih lah, lagi hebat lah. Dia punya buku-bukunya, rujukannya lagi bagus lah. Untuk ilmu tu kena dengar lah. Macam ni saya ni ambil ringkasan je, saya ringkas je, ya. Segala sesuatu terjadi melalui Jesus lah. Ayat kuntu nabiyan, Nabi Adam bainal apa tadi yang dibincang tadi. Jadi Jesus ada dah. Jadi Nur Muhammad tu masa Nabi Muhammad, masa Nabi Adam duduk tengah buat tu, duduk tengah cipta, Allah tengah cipta tu, Nabi Muhammad ada dah. Lebih kurang ni lah. Maknanya semua tu dah ada. Semua tu dah ada. Itu yang ada dalam ni lah. Jadi dia kata lagi, sebab apa Jesus lebih dulu daripada Adam? Pasal apa dia kata Jesus ni lebih dulu daripada Adam? Dia kata Jesus ni sebab dia pertama, dia manusia sempurna, dia kejadian terawal lebih dulu daripada Nabi Adam. Ini orang Kristian ni, Arius kata sebab Nabi Adam ni dia buat dosa, ya. Dia buat dosa, makan apalah, kalau ikut Genesis dia makan buah. Ya, kalau dalam Quran tak ada pun pokok je kan dalam Quran tu. Jadi dia buat dosa. Dia image of God juga, Nabi Adam, tapi dia buat dosa. Jadi tarah dia tu turun. Nabi Adam, Jesus lah, ya. Jesus ni dia tak buat dosa, dia kata. Dia tak buat dosa. Sampai dia mati kena salib. Ya, dia kena salib tu. Jadi dia tu tunduk kepada Tuhan sepenuh hati. Jadi itu sebab tinggi. Dia kelentongnya ni sebenarnya. Sebenarnya tak ada pun dalam dalam Bible tu, tak ada pun. Ni Arius ni cerita macam ni, ya. Arius cerita. Jadi itu sebab ada first Adam dan second Adam. First Adam tu Nabi Adam lah, bagi dia tu Nabi Adam mula-mula tu, dan dia jatuh ke dunia sebab dia makan buah ke apa benda tu. Dan yang paling baik adalah Nabi Isa, second Adam dia panggil. Itu yang saya rasalah dia masuk juga dalam orang Islam sekarang ni bincang tu. Okey. Dia ada di sini ni, dan jelas, ya, ada dalam
Colossian, ada dalam Hebrew, Philippians, itu dia kalau buka tu adalah. Jadi oleh kerana Quran dah datang untuk membetulkan pemahaman ni, jadi surah Al-Ikhlas tu jelaslah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bukan limpahan, dia bukan cahaya, dia bukan akal. Allah lah. Lepas tu second Adam, first Adam ni, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Serupa je. Tak ada yang first Adam, second Adam. Serupa je. Yang pentingnya kita beriman. Serupa je. Nabi Adam bukan jatuh. Nabi Adam hantar ke dunia bak jadi khalifah. Bukan jatuh. Dia tersilap sikit je. Hadis tu dia kata ditakdirkan macam tu kan, ditakdirkan macam tu. Inna mathala Isa kamathali Adam faquhu min turab summa qala lahu kun fayakun. Itu bila kita bincang masalah ghaibiyat, sam'iyat, kita kena direct lah, kena Quran dan sunnah lah. Sunnah. Itu dia punya logos dengan prototokos tadi. Ada masa lagi kan? Ada lagi. Saya cuba ringkas tu. Ni kecil ya. Tak apalah. Ni yang 3 teratas tu. 3 teratas tu dia Tuhan lah. Dia Tuhan. The one, the knows. Ya. Aja. Gambar tu. Jadi ada benda tu. Cik apa? Oh ni yang tadi. Teruskan lah. Tak apalah. Kita pun dah faham ni. Ni cara dia punya pembahagian lah. 1, 2, 3 tu. Yang the one, dan ni Neoplatonic lah. Yang ke bawah tu, yang vertical tu, dia Neoplatonic. Yang paling atas the one. Lepas tu the nous tu akal ataupun logos. Yang 3 tu adalah soul. Ini Neoplatonic. Kristian dia the one tu dia tukar jadi the father. And then yang kedua tu logos ataupun Jesus, dia tukar nama dan beri konotasi baru lah. Dan yang ketiga adalah Rohul Kudus. Dia punya evolution dia tu. Dia tu satu. Dia tu semua tu satu. Mengikut pandangan orang Neoplatonic tu, semua ni satu. Cuma dalam satu tu ada 3. Kristian pun macam tu. Dia tu Tuhan tu satu, tapi dalam satu tu ada 3. Dia ada 3 unit tu. Jadi kita orang Islam ni tak payahlah macam tu ya. Satu-satulah. Bila dah boleh lukis macam tu, jadi makhluk dah tu. Boleh lukis tu. Satu lagi Arius tadi, Jesus adalah logos atau prototokos, dia tidak berdosa ya. Dia tidak berdosa. Jadi sekarang Jesus tu tak ada. Dan dia katalah dia diangkat ke langit ataupun dia disalib lah mengikut dia. Jadi authority dia tak berdosa, tapi authority dia tu dia bagi kat siapa?
Dia bagi kat gereja. Jadi ketua gereja Katolik tu, gereja Katolik itu tak berdosa lah, infallible lah, ya. Tapi tak semualah. Katolik itu tak berdosa lah. Pope yang pakai kopiah tu kan, tu dia infallible, dia maksum lah kalau kita panggil maksum. Dan ni kita pun ada juga dah maksum, geruk maksum apa orang panggil, imam maksum kan. Ni daripada sini juga ni, cerita dia daripada sini. Okey, dalam dunia Islam Al-Quran datang 640 kan. Kita congak kasar-kasar, Nabi lahir 571, 40 tahun, 610 611. Al-Quran terus jawab. Al-Quran terus jawab. Kejadian pertama tu bukan Jesus, bukan Prototokos. Kejadian pertama Adam lah. Adam, Nabi Adam lah. Kalau manusia Adam lah. Kalau yang lain tu alam lah. Masih wallah tu alam lah kan. So 500 sampai abad ketiga Hijrah, ya. 3 Hijrah dia timbul balik. Istilah-istilah ni datang balik, ya. Kalau kita tengok dalam sejarah tu, dia datang balik. Akal datang balik, Nur Muhammad, Hakikatul Muhammad, dia datang balik. Al-Faid, ya, emanation tu dia datang balik. So kalau kita tengok banyaklah dia guna konsep logos, akal, hayula, al-ula, ni semua dari sana. Bagi saya berasal dari Greek, falsafah, dan juga Kristian. Bagi saya lah. Mungkin ada orang lain tidak sependapat, jadi tak ada masalah lah. Ya. Misalnya Ar-Razi, ya. Ar-Razi abad ke-3 lah. Abad ke-3, ya. Mati awal abad ke-4. Dia guna 5 benda yang kekal, dia kata. Al-Bari Ta'ala, An-Nafsul Kulliyah, nafsu itu desul lah. Al-Hayulah, Al-Ula, itu kejadian pertama lah. Al-Makanul Mutlaq dan Az-Zamanul Mutlaq. Dia kata ada 5. Ar-Razi, Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, yang perubatan tu, ya. Perubatan tu dia macam dia menolak nubuwah, ya. Dia menolak nubuwah, dia percaya benda ni. Kalau kita baca buku-buku dia menolak, ya. Tapi kita tak tahulah betul ke dia tolak ke ataupun dia tulis ke. Ni Muhammad Zakaria Ar-Razi. Al-Farabi dia guna istilah akal. Akal lah, akal pertama jadi benda ni, akal kedua jadi benda ni. Jadi dia nak cerita sebab tak tahu bila alam ni terjadi. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu kan bila alam ni terjadi, tapi dia diciptakan. Itu mencabar minda manusia. Jadi bila mencabar minda manusia, ahli-ahli falsafah ni dia mulalah letak macam-macam teori, ya. Sedangkan Al-Quran itu i'jaz, ya, berbentuk i'jaz, melemahkan akal kita. Tak payah dia fikirlah. Benda-benda macam ni tak payah fikir, itu bukan akidah pun, tak wajib pun, ya. Dan Syiah lah yang abad ke-3, abad ke-3 Hijrah, ya. Abad ke-3 Hijrah, Al-Kulaini meriwayatkan dan disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq dari Sayyidina Ali. Ya, ini hadis, riwayat lah. Ini pun benda sama dengan zaman Kristian dulu. Allah Maha Kuasa berfirman, Muhammad, aku telah menciptakan kamu dan Ali satu roh tanpa jasad. Sebelum aku menciptakan langit, bumi dan arasku, dan kamu tidak berhenti membesarkan aku, bertakbir lah tu, ya. Kemudian aku kumpulkan ruh kamu berdua dan menjadikan kamu dan Ali satu roh, dan kamu berterusan bertasbih dan bertakbir kepadaku. Aku membahagikan roh kamu yang satu kepada 2
dan roh yang dua kepada dua lagi, dan mereka menjadi 4 roh. Ya, 4 roh ya. 4 roh, Muhammad, Ali, Hasan dan Hussein. Dan Allah menciptakan Fatimah dari Nur Muhammad. Ini Syiah lah. Yang ni pun akan dibincangkan dengan hebatlah oleh scholars, dengan pakar-pakar hadis kita ni. Saya hanya quote dari segi kronologi tu je ya, bahawa aliran dia tu daripada Philo kepada Neoplatonism kepada Christianity, Prototokos, dan Quran datang menjawab, dan dalam Islam lepas 3 abad datang balik benda-benda ni. So kalau kita tengok Nur ini diciptakan ya, so dia Prototokos lah. Kalau dalam Kristian dia Prototokos lah ya. Kristian Koptik ya. Koptik ni Mesir atas tu, yang Mesir tu pusat Kristian lah dulu. Nur juga seumpama Logos pada pandangan majoriti Kristian Koptik di Mesir dan juga Afrika Utara. Okey, riwayat tersebut ada 3 entiti ya, ada 3 entiti asal, Allah, Muhammad dan Ali. Samalah framework dia tu, kerangka kerja tu sama. Dengan Neoplatonic, dengan Kristian tu dia sama. Dia framework lah, orang putih kata framework. Kerangka tu sama. The one, mind and soul ya. Malah kejadian Nabi Adam juga, alam sejagat juga disebabkan oleh Nabi Muhammad, Nur Muhammad tadi. Orang Syiah Isna Ashriyah, dia macam tak berapa nak sebut lah benda-benda gini. Tapi asasnya benda tu jugalah. Yang masuk dalam sulbi Nabi Adam tu, Nur tadilah. Nur, buah dalam sulbi Nabi Adam. Lepas tu bergerak sehingga kepada Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar ni lah yang boleh mentafsirkan Al-Quran, dia kata, ataupun membawa Al-Quran yang sebenar. Pasal tadilah, pasal Nur tadi. Syiah Ismailiyah dia memang mengakulah, penulis-penulis dia pun yang sekarang pun memang dah mengakulah. Saya quote yang bahasa Inggeris lah ya. Ini in every religion the founder is identified with the Logos, as we read in the beginning of the Gospel. Dia sebut tu Gospel John tu diambil dari situ. Ya, John ayat 1 tu diambil dari situ. Ni penulis ni terkenal, hidup lagi, dia Ismailiyah lah. Dan juga tokoh pluralism sekarang ya. Ni saya ambil daripada buku dia. He is both the universal man and primordial man, al-insanul qadim ya. As the universal man, he is the totality and so on ya. The universal, ni semua quotation daripada dia. So ni ringkasan daripada Dabar, Hebrew tukar kepada Logos. Philo belajar falsafah Greek, falsafah Plato, dia ambil akal tu, mind of God tu, dia letak nama Logos. Tuhan lain, akal lain. Philo ubah ya. Okey, Kristian ambil Tuhan Logos. Bukan, ini masih lagi Philo ya. Murid Philo 2 orang, Arminius Sakas dan Plotinus, itu Plotinus. Tuhan Logos dan jiwa universal. Penulisan gospel tadi terpengaruh dengan falsafah tu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Itu Kristian. Ni itulah. So secara ringkasnya, itulah dia sebelum Nabi Isa lagi, idea-idea ni telah dibincangkan dan telah diimani oleh orang-orang Kristian. Dan orang Kristian ada yang percaya pada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan ada satu lagi grup Tuhan makhluk. Apa ni? Jesus tu makhluk. Jehovah Witness, the Unitarian,
Dan satu lagi apa, banyak lagi kan di Kuala Lumpur banyaklah grup-grup ni banyak, ya. So apa ni dalam hadis surat Nabi yang diutus kepada Heraklius tu, surat Nabi berdakwah tu, Heraklius tu maharaja Rom tu, bukan maharaja Rom, ya. Di akhir surat tu Nabi kata apa tu, fa'in, dalam hadis tu fa'in tanawalta, ya, fa'alaika ismal arisiyin. So arisiyin ni adakah Arius? Sebab itu saya tak tahulah yang tu, ya. Arisiyin, ya, Arius. Tapi kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Inggeris, Arianism. Arianism. So saya rasa setakat itu dululah. Lama dah. Sekian